Itu sebabnya keadaan hidup ketika zaman Pakatan Harapan hancur lebur rakyat dibuatnya. Yang lebur tuan-tuan bukan hanya orang Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ramai kawan-kawan kita bangsa Tionghoa, mereka cakap mereka cukup menyesal bila mengangkat Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Kerana mereka fikir keadaan akan menjadi lebih baik. Walaupun dulu tuan-tuan, bila zaman pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun, orang Melayu, orang India, orang Cina boleh hidup aman harmoni, tak bergaduh. Pernahlah bergaduh pada tahun 1969 akibat daripada provokasi daripada gerakan dan juga DAP pada ketika itu tuan-tuan. Berlakunya tragedi 13 Mei. Namun selepas itu, bila kita pastikan jurang perbezaan antara kaum ini dapat kita rapatkan melalui dasar ekonomi baru, alhamdulillah banyak perubahan. Walaupun kita tak capai target sebanyak 30% ekuiti orang Melayu, ekuiti Bumi Putra, namun tuan-tuan, kita telah berjaya menyebabkan ekuiti Bumi Putra dapat capai ke tahap 23% lebih ketika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Mungkin kita boleh capai lebih baik, tapi malangnya bila kita angkat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Masa dia masuk ofis tuan-tuan pada tahun 1981, ekuiti Bumi Putra 18%. Bila dia keluar ofis 2003, ekuiti Bumi Putra masih lagi 18%, tidak berganjak. Kalau orang lain yang menjadi Perdana Menteri, mungkin lagi cepat kita meningkatkan kita punya ekuiti Bumi Putra di dalam negara ini. Saudara, bila kita dapat Pakatan Harapan memerintah, bukan setakat ekuiti Bumi Putra makin teruk, malah kawan-kawan bukan Bumi Putra juga sengsara. Betul tak betul? Bursa saham Kuala Lumpur tuan-tuan, zaman Datuk Seri Najib Tun Razak paling tinggi dalam sejarah, 1896 mata. Paling tinggi. Tiba-tiba bagi Mahathir jadi Perdana Menteri tuan-tuan, tak lama lepas tu jatuh 300 mata. Dan hari ini tuan-tuan, bursa saham kehilangan lebih 500 mata daripada tarikh kita tewas pada 9 Mei 2018. Apa jadi? Kebanyakan orang yang pegang saham di bursa saham Kuala Lumpur rata-ratanya kawan-kawan Tionghoa juga. Kalau dulu aset mereka bernilai 300 juta, hari ini aset mereka tak sampai 100 juta. Kalau dulu hutang mereka tuan-tuan sekitar 200 juta, hari ini hutang mereka sudah menjadi 600 juta. Ini apa yang berlaku saudara. Ramai yang gulung tikar, ramai yang bisnes mereka lingkup kerana mereka meyakini Pakatan Harapan boleh bawa perubahan. Bila tukar Pakatan Harapan menjadi Perikatan Nasional, keadaan menjadi semakin parah. Parah kenapa? Kerana bisnes yang biasa mereka boleh buat, tiba-tiba dalam tempoh 18 bulan pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dia mengamalkan dasar lockdown. Itu sebab nama dia cukup sinonim sebagai bapa lockdown negara tuan-tuan. Hanya kerana nak menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ali tadi. Dia boleh lockdown hanya Parlimen. Kalau dia takut, undi tak percaya berlaku di Parlimen. Tetapi kalau lockdown Parlimen, nampak sangat bahawa dia takut jawatan Perdana Menteri yang hilang. Jadi apa yang dia buat tuan-tuan untuk memberikan justifikasi bahawa tindakan dia benar-benar kerana angka COVID yang terlalu tinggi, benar-benar kerana takut rakyat dijangkiti COVID, di lockdownnya satu negara, termasuklah negeri Perlis yang kadar mereka yang dijangkiti COVID pun begitu rendah tuan-tuan. Ini apa yang berlaku. Dan ketika zaman lockdown ni sekejap buka, sekejap tutup, apa jadi tuan-tuan? Rakyat hilang pekerjaan, kadar pengangguran meningkat. Pada ketika ini juga tuan-tuan, saudara,
ahli-ahli perniagaan lingkup yang mana ada bisnes yang non-essential, mereka hilang pendapatan. Saudara, yang bisnes mereka terkategori sebagai essential businesses, mereka juga pendapatannya hilang 40 hingga 80%. Pagi tadi saya bersama dengan seorang peternak ikan talapia. Dia kata, bila lockdown ni sekejap buka, sekejap tutup. Dulu dia boleh jual bertan-tan dia punya ikan talapia. Busuk-busuk pun tuan-tuan, apa ni, kontraktor-kontraktor yang ambil ikan talapia dia untuk bagi buruh-buruh daripada Bangladesh dan sebagainya makan, yang kecil-kecil, yang 200 gram, 250 gram ni. Bila di lockdown tuan-tuan, akhirnya ikan-ikan yang dia ada tu semua dia kena bagi percuma kepada orang Felda. Dia kata tak apalah bersedekah. Tetapi habis jam, bisnes dia lingkup tuan-tuan sepanjang tempoh PKP. Sebab kerana nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin tuan-tuan, ramai yang sengsara. Ada yang hilang kerja, ada yang hilang pendapatan sehingga tak tahu macam mana nak buat, terpaksa pinjam dengan Allah. Ada yang mulakan perniagaan mengharapkan duit daripada KWSP, dapat balik modal KWSP, beli barang, tiba-tiba lockdown balik semula. Habis modal yang digunakan itu akhirnya lenyap tuan-tuan. Bila datang balik, nak berniaga balik, tak ada jalan lain, terpaksa juga pinjam duit daripada Along. Dan bila terjebak dengan Along ni tuan-tuan, ada yang boleh bayar, tetapi kalau sekejap-sekejap buka, sekejap-sekejap tutup, sekejap-sekejap PKP, sekejap-sekejap PKP diperketatkan, maka akhirnya ada di antara mereka yang tak boleh bayar Along, diancam nyawa dia dan keluarganya. Maka akhirnya tuan-tuan, ada yang mengambil langkah nekat nak menyelamatkan diri daripada Along. Mereka akhirnya mengambil keputusan membunuh diri. Ini tak pernah berlaku zaman Barisan Nasional memerintah 61 tahun. Betul tak betul tuan-tuan? Kita tak pernah halang rakyat daripada keluar cari makan. Itu sebab kawan-kawan Tionghoa, kawan-kawan Chinese and Indian, mereka kata buruk-buruk Barisan Nasional tuan-tuan, kita masih boleh cari makan. Kalau kontrak dapat dekat usahawan Bumi Putra pun, contohnya untuk buat jalan, untuk tar, mereka boleh juga sub kerja-kerja untuk buat tar jalan pada masyarakat India. Kalau pun mereka dapat job untuk buat bangunan, dapat pada orang Melayu, setidak-tidaknya mereka tetap beli pasir dengan orang Cina, tetap pergi hardware orang Cina. Maka orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, orang Iban, orang Dayak, semua orang boleh cari makan zaman Barisan Nasional memerintah. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi saudara, apa nak buat? Silap memangkah tahun 2018. Bukan hanya Bursa Saham Kuala Lumpur ranap tuan-tuan. Nilai mata wang daripada kita serah kepada Tun Dr. Mahathir kuasa sebagai Perdana Menteri, masa tu tuan-tuan, ringgit Malaysia $1 RM3.85. Kita tengok hari ini tuan-tuan, $1 sudah jadi RM4.75 tuan-tuan. Teruk tak teruk tuan-tuan? Itu sebab kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Saudara, saya nak beritahu, mereka fitnah dulu Barisan Nasional. Mereka kata zaman BN kita menuju ke arah kebankrapan. Kita tanya dia, macam mana boleh bankrupt? Kadar hutang kita berada dalam keadaan yang sehat. Saya bagi fakta. 2015 tuan-tuan, kadar hutang negara, kadar hutang kita lebih kurang 54% lebih. 2016 Datuk Seri Najib berjaya turunkan kadar hutang negara kepada 52% lebih. 2017 kita berjaya turunkan lagi kadar hutang kita menjadi 50.8% berbanding dengan GDP kita. Belum lagi kita kalah tuan-tuan, suku pertama tahun 2018. Kita turunkan lagi kadar hutang kita tinggal 48% berbanding dengan GDP kita. Tetapi hari ini tuan-tuan, hutang negara sudah menjadi 64%. Tuan-tuan,
Kenapa boleh jadi begini? Kerana saudara, bila Pakatan Harapan memerintah, kerja dia tak tahu macam mana cara nak diversify our source of income. Mereka tidak tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Mereka tak tahu bisnes apa yang patut kita beri penekanan. Nak jadikan negara ini sebuah negara IT ke? Nak buat apa Bitcoin ke? Nak buat apa ni teknologi-teknologi yang lain daripada yang lain ke? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu saudara ialah bila kita tak ada duit nak bayar gaji kaki tangan awam, apa yang mereka buat? Mereka pinjam duit. Bila nak pinjam duit, pergi ke Jepun. Saudara, sampai di Jepun, Jepun tanya, kamu nak pinjam daripada negara kita, apa pendapatan tetap kamu yang membolehkan kamu yakin kamu boleh membayar balik secara konsisten? Bila Jepun tanya, kamu ada buat GST? Dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab bila mereka berkuasa, satu tindakan paling bodoh yang dia buat, daripada 60 janji yang dia berikan, janji yang paling tak patut dia buat, yang itu dia buat, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia hapuskan GST. Bila dia hapuskan GST, saudara, setiap tahun perbezaan antara SST dengan GST ni beza dia 30 bilion. Jadi negara hilang 30 bilion. 30,000 juta ringgit, tuan-tuan, bukan sikit. Bila hilang 30 bilion, minta duit dengan Jepun. Jepun nak bagi pinjaman tak, tuan-tuan? Jepun tak bagi. Bila Jepun tak bagi pinjaman, tuan-tuan, akhirnya dia pujuk-pujuk Jepun. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Mereka wujudkan samurai bond. Pinjamlah juga, tapi dia terbitkan bond. Tuan-tuan, lepas terbit samurai bond, mereka pula pergi ke China. Mereka terbitkan apa yang dipanggil sebagai panda bond. Pinjam lagi. Pinjam lagi. Datang pula kerajaan Muhyiddin, lagi parah, tuan-tuan. Dah tahu Mahathir buat banyak hutang, saudara, tetapi mereka tambah lagi hutang. Mereka 2 kali pindah. Dulu zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan, hard shilling. Hard shilling hutang negara ialah 55% saja. Kita punya kadar hutang paling tinggi zaman Datuk Seri Najib, kita letak 54.5%. Tetapi mereka pindah. Pindah. Sekarang hutang shilling dia sudah jadi 65%, tuan-tuan. Inilah berlaku bila kita letak orang yang tak sepatutnya di tempat itu, kita letak orang itu duduk di sana. Hancur negara, tuan-tuan.